Saya tak tahulah experience orang lain macam mana, tapi saya punya experience hidup dekat jalanan ni, dia sentiasa balance. Positif dengan negatif tu sentiasa balance. Dia macam dia kasih racun, at the same time dia kasih ubat. Jalanan ni dia akan kasih saya macam-macam masalah, dan at the same time dia juga akan kasih solution kepada semua masalah saya tu. Sweden dengan Norway ni adalah antara negara yang paling mahal saya pernah pergi, especially Norway. Kalau ada sesiapa yang dah pernah pergi ke Europe akan tahu macam negara Switzerland for example memang betul-betul mahal. Masa saya dekat Sweden, saya pernah jumpa seorang Swiss traveller ni, dia mengeluh, dia cakap dekat saya yang Sweden ni mahal. Dan country macam Norway ni dia lagi mahal daripada Sweden. Dekat Northern Norway saya pernah jumpa satu Thai restaurant ni. Bila saya tengok menu dia, nasi putih dengan sambal udang, harga dia lebih kurang RM140 kalau dah convert dalam ringgit. Masa saya buat rough calculation dengan duit yang saya ada, 3 bulan travel dekat semenanjung Scandinavia ni, dengan living cost dekat sana yang mahal, saya cuma ada roughly 20% je untuk stay indoor, stay dekat accommodation, dekat hostel, guest house semua ni. Dan 80% saya sebenarnya memang kena tidur dekat luar. Saya kena wild camping, saya kena tidur dalam hutan semua tu, disebabkan saya punya duit memang tak banyak, betul-betul limited pada masa tu. Dan accommodation dekat Sweden dengan Norway ni betul-betul mahal. Tapi at one point, especially bila saya dah cross masuk dekat dalam Arctic, saya end up mostly duduk dekat dalam indoor. Macam saya ceritakan dalam video-video saya yang lepas, saya ada macam-macam masalah masa saya mengayuh dekat Arctic ni. Saya kena tidur, saya kena wild camping dekat dalam hutan, minus 20, minus 30 Celsius semua ni. Nak keluar daripada tent saya pun susah disebabkan zip tent saya tu beku. Saya punya jari semua tak boleh nak gerak macam biasa disebabkan terasa macam nak beku jari-jari saya ni. Saya even came across near death experience masa saya jatuh dekat dalam frozen river tak jauh daripada Kiruna tu. Itu semua adalah masalah, challenges yang jalanan ni kasih dekat saya. Tapi at the same time, jalanan ni juga dikasih saya macam-macam solution. Dalam hidup nomadic saya dulu, open road ni dia akan kasih package, dia akan kasih masalah, at the same time dia akan kasih solution, dia akan kasih racun, at the same time dia akan kasih ubat. Walaupun saya dah kena macam-macam challenge sampai dah setengah mati dah saya pada masa tu, tapi satu pengalaman manis yang saya tak boleh nak lupakan ialah Nordic punya hospitality. Saya end up buat ramai kawan lokal both dekat Sweden dengan Norway. Ada yang daripada couchsurfing, tapi kebanyakannya adalah orang-orang yang saya jumpa dekat tepi jalan, dekat dalam kedai semua ni. Mula-mula ada seorang kawan lokal yang saya kenal masa saya duduk dekat Umeå. Mak dia, Lina, pernah host saya masa saya duduk dekat Jokkmokk. Lepas tu ada seorang lagi yang saya kenal daripada couchsurfing, nama dia Frida. Dia pun ada host saya, dan parents dia betul-betul suka dekat saya, especially bapak dia siap bawa saya pergi jalan-jalan, naik snowmobile semua. Dan mak dia prepare breakfast untuk saya hari-hari semua. And then masa saya masuk satu kedai makan ni, saya jumpa ada seorang daripada Sri Lanka yang dah memang menetap dekat Sweden dah lama. Dia pun pernah host saya juga. Dan ada sekali tu masa saya tengah mengayuh dalam snow, ada seorang perempuan Sweden ni, dia drive past saya. Lepas tu dia berhenti dekat depan tu, ada macam satu bus stop, dan dia tunggu saya dekat situ. Bila saya sampai dekat situ, dia pun ajak saya borak-borak. Dan dia ni sebenarnya adalah journalist, so dia pun interview lah saya. Dia tanya saya pasal saya punya adventure ni. Lama juga dia interview saya. Dan sehari selepas tu, saya pun keluar dekat satu local newspaper dekat Northern Sweden ni. Saya dapat tahu pasal tu apabila saya masuk dekat satu kedai ni untuk beli air. Lepas tu cashier tu macam pandang saya, dan dia tanya saya yang saya ni daripada Malaysia ke tak untuk confirm kan. Bila saya cakap ya, dia pun ambil surat khabar tu dan dia tunjuk artikel pasal saya dekat dalam surat khabar tu. Dan saya rasa macam kelakar pula tengok gambar diri saya dengan basikal dekat dalam newspaper tu. Tapi saya tak faham apa yang ditulis tu, disebabkan artikel tu ditulis dalam bahasa Swedish. Tapi disebabkan tu, lepas-lepas tu bila saya mengayuh, banyak kereta bila dia lalu pas saya, dia akan
tekan horn dan ada juga yang akan buka tingkap sambil jerit Malaysia. Actually benda tu buat saya rasa macam agak bangga juga sebenarnya. Dan daripada situ orang-orang lokal dekat Northern Sweden tu dah mula kenal saya. Ada yang setakat tegur saya bila jumpa saya on the road, dan ada juga yang siap ajak borak-borak, dan ada juga yang ajak datang dekat rumah diorang untuk borak-borak semua, dan ada juga yang ajak datang untuk tidur dekat rumah diorang. Mula-mula diorang cuma ajak datang rumah diorang untuk makan je. Bila dah borak-borak dah lama-lama tu diorang rasa macam selesa dengan saya. Lepas tu barulah diorang ajak saya untuk tidur dekat rumah diorang. Dan daripada situ berlakulah the chain of reaction. Lepas saya dah tidur dekat rumah diorang, diorang akan call kawan diorang dekat kampung depan tu nanti, disebabkan diorang dah tahu saya nak menghala ke arah mana. Dan bila saya dah mengayuh, kawan diorang tu akan tunggu dekat kampung depan tu, dan bila saya sampai dekat kampung depan tu, diorang akan ajak saya untuk tidur dekat rumah diorang tu pula. Dan benda ni berlaku berkali-kali. Diorang akan call lagi kawan diorang yang dekat depan tu pula, cakap dekat kawan diorang tu akan ada seorang Malaysian ni akan lalu dengan basikal, dan lepas tu ada orang lagi tunggu dekat kampung yang depan tu. Siap ada beberapa kali makcik-makcik dekat sana tu diorang tanya saya boleh tak saya jadi anak angkat diorang. Saya rasa macam best sangat pada masa tu. Pengalaman saya dengan orang-orang lokal Skandinavia ni, memang saya rasa diorang ni betul-betul peramah dengan saya. Daripada situ saya macam terfikir, dekat belah Lapland, dekat bahagian Arktik, dekat belah Sweden ni, mungkin disebabkan dekat sana tak ada crime ataupun level crime kat sana kurang, menyebabkan orang-orang tempatan dekat sana diorang senang nak trust stranger, diorang senang nak jadi peramah dengan stranger. Pasal ada sekali tu, bukan dekat Sweden tapi dekat Northern Norway, ada seorang makcik ni ajak saya datang tidur dekat rumah dia. Bila saya masuk dekat dalam rumah dia, makcik tu cuma tinggal dengan seorang cucu perempuan dia je. Cucu dia tu umur mungkin dalam 10-12 tahun macam tu. Masa tu saya macam terfikir, makcik ni tak terfikir ke yang saya ni mungkin orang jahat, saya mungkin akan buat apa-apa dekat anak perempuan dia ke, ataupun saya mungkin akan rompak rumah dia ke. Tapi mungkin disebabkan environment dekat sana, sistem dekat sana menyebabkan tak ada siapa orang dekat sana yang nak jadi kriminal. Tak ada sebab kenapa orang nak commit crime dekat sana. Dan disebabkan tu, makcik tu rasa confident untuk bawa saya masuk tidur dekat rumah dia, siap dia dengan cucu dia tolong masak untuk saya, siapkan tempat tidur saya semua tu. Okay, fast forward dia punya timeline. Saya tak ingat masa tu saya balik daripada Arktik ataupun saya balik daripada trip saya yang masa saya naik kuda dekat Kyrgyzstan tu. Masa tu saya balik ke Malaysia, saya duduk lebih kurang dalam 2-3 bulan macam tu. Dan pada masa tu ada sekali tu saya pergi satu shopping mall ni, saya tak ingat dekat mana, mungkin dekat Bangsa Village. Masa tu saya berjalan dekat arah toilet, dan depan saya tu ada seorang perempuan tengah jalan. Dan masa tu perempuan tu dia punya handbag dia terjatuh dan barang dia semua terjatuh bersepah dekat atas lantai. Pada masa tu pula saya tak terfikir panjang, so saya pun datanglah ke arah perempuan tu untuk tolong angkat barang-barang dia semua letak dalam handbag dia. Dan tiba-tiba saya kena marah dan dijerit dekat saya, suruh saya stay away. Mula-mula saya agak terperanjat, tapi in a split second baru saya macam tersedar, oh ya, mungkin masa saya nak tolong dia tu, dia akan terfikir yang saya mungkin nak ambil kesempatan nak curi barang dia ke, ataupun even nak bawa lari dia punya handbag tu ke. Dan at the same time saya juga sedar bahawa dekat sini lain, dekat sini mungkin kita ada banyak crime, ada banyak kes ragut semua tu, so orang pun akan jadi insecure dengan stranger. Saya rasa crime ni lah sebenarnya yang membuatkan orang jadi kurang peramah. Hospitality setengah orang tu dah kurang disebabkan the feeling of insecurity. Orang dah bersangka buruk terhadap stranger semua ni. Ini bukanlah masalah between nation. Saya rasa macam tak adil kalau saya nak compare Jokkmokk ataupun Kiruna dengan KL. Tapi kalau saya nak compare, saya akan compare KL dengan Stockholm for example, ataupun Berlin atau Rome atau Paris. Semua bandar-bandar besar ni sebenarnya sama juga. Crime rate dekat bandar ni memang lagi tinggi kalau nak dibandingkan dengan countryside. So orang-orang dekat bandar ni selalunya akan kurang friendly. Hospitality tu akan jadi kurang. Mungkin disebabkan pressure orang yang hidup dekat city ni, disebabkan kita hidup dalam rat race. Dekat countryside ni pula kehidupan dia lagi tenang. So crime rate tu selalunya akan kurang. Bukanlah langsung tak ada, tapi kurang. For example, masa saya travel dengan kuda dekat countryside, dekat kawasan pegunungan dekat Kyrgyzstan dulu,
orang-orang nomad dekat sana, diorang tak heran pun nak curi saya punya cinema camera ataupun saya punya prime lens semua tu. Tapi diorang interested macam nak curi saya punya pisau for example, ataupun nak curi saya punya saddle kuda for example. Okay, berbalik kepada belah Arctic dekat Sweden, Norway ni, disebabkan orang tempatan dekat sana semua memang betul-betul baik dengan saya. At one point tu saya rasa macam duit dalam wallet saya tu dah macam berabuk dah, disebabkan saya tak pakai pun duit dalam wallet saya tu. Orang-orang tempatan kat situ semua, diorang kasih saya tempat tidur, diorang kasih saya makan semua tu. Dan bukan setakat itu je, masa dekat Norway, okay, Norway ni adalah negara dekat Europe yang paling mahal sekali saya pernah pergi. Lagi mahal daripada Switzerland, daripada Iceland semua ni. Masa tu saya ada masuk dekat dalam supermarket untuk beli barang-barang makan saya semua. So masa saya nak bayar tu, saya borak-borak dengan cashier tu. Cashier tu tanya saya daripada mana, dia tanya pasal saya punya trip semua ni. Lepas tu dia tanya saya tidur kat mana. So saya pun jawab lah saya tidur dekat hutan semua tu, dekat sejuk-sejuk, saya camping semua tu. Dia macam terperanjat dengan cerita saya tu. Dan mungkin disebabkan dia rasa macam dia dah kesian dekat saya, disebabkan saya tidur dekat luar -20, -30 semua ni. Masa saya nak keluar duit nak bayar tu, dia cakap dekat saya tak payah bayar. Dia keluarkan credit card dia dan lepas tu dia swipe credit card dia tu. Lepas tu dia senyum dekat saya dan dia cakap tak apa, dia belanja semua ni, itu semua kira macam dia sedekah dekat saya. Saya rasa betul-betul terharu dengan benda tu. Dan ada setengah hotel bila saya duduk dekat situ, diorang cuma charge saya half price je. Dan ada setengah hotel tu pula diorang tak nak terima duit saya bila saya nak bayar tu. Dan ada guest house yang saya duduk di mana dia punya owner tu cakap dekat saya boleh duduk free selama mana yang saya nak. Dia cuma minta tolong saya ambil gambar guest house dia tu dengan background Aurora Borealis tu, untuk dia gunakan untuk promote dia punya guest house tu dekat internet. Dan benda ni berlaku beberapa kali. At one point dekat belah Northern Sweden tu, saya memang jarang keluar duit. Sampailah saya cross masuk ke Northern Norway daripada Sweden through Rick Ranson. Okay, sampai sini sajalah cerita saya dalam video saya kali ni. Saya akan sambung lagi cerita yang sama dalam video saya yang akan datang lagi. Sebenarnya cerita ni tak habis lagi. Dalam video saya yang akan datang nanti, saya akan sambung cerita macam mana hospitality orang-orang tempatan yang saya dapat masa saya dekat belah Northern Norway. Cerita dia pun sama best juga macam dekat Sweden ni juga. Saya memang dapat banyak kenangan manis both dekat Sweden dengan Norway ni. So kita jumpa lagi dalam video yang akan datang nanti. Terima kasih.